Okey, terima kasih. Belum. Ada lagi? Belum. Oh. Berkaitan dengan isu yang dibawa oleh Lipis, iaitu berkaitan dengan komando. Dalam latihan komando ataupun bagi anggota yang ingin menjadi komando, bahawa ianya bukan satu paksaan kepada anggota-anggota tentera kita. Ianya merupakan kepada anggota-anggota yang ingin secara sukarela untuk memasuki unit komando ini. Jadi bagi sesiapa yang ingin menjadi komando, bahawa mereka perlulah memohon untuk memasuki unit ini. Jadi dalam latihan asas komando ini ada terdapat 5 terminal objektif yang perlu dilulusi oleh anggota-anggota yang ingin menjadi komando, iaitu pertamanya terminal modul camp, dan kedua modul hutan, modul fire, modul laut, modul latihan penamat. Jadi ada beberapa silibus yang terkandung dalam tiap-tiap terminal modul camp inilah. Jadi kalau apa Lipis nak ketahui lebih lanjut lagi, jadi saya boleh sama ada bercerita di luar nanti, ataupun saya bagi satu senarai lah, kerana silibus tu begitu panjang. Okey, terima kasih. Dan untuk tamat tempoh bagi kursus komando ini adalah memakan masa 12 minggu. Dan daripada kejayaan daripada anggota ataupun pelatih-pelatih komando yang memasuki kursus ini, bukan satu perkara yang mudah lah, kerana hanya dalam 20 ataupun 25% saja yang berjaya dalam kursus ini. Kerana latihan-latihan yang dilalui oleh anggota-anggota ini memanglah susah, kerana apa yang kita menghadapi seolah-olah kita menghadapi perang dalam apa keadaan kita membuat latihan ini. Jadi kita mestilah mempunyai ketahanan dalam serba-serbi. Jadi seolah-olah kita dalam perang, bahawa kita akan dapat mengatasi kalau ada enemy lah, atau musuh-musuh kita, apabila dapat menahan kita, nak escort ataupun nak mendapat maklumat daripada kita, jadi kita dapat mengatasi apa yang dibuat oleh musuh-musuh kita inilah. Jadi itu sebab kalau kita lihat bahawa latihan-latihan yang dibuat, mungkin ada di antara kita yang bukan dalam ketenteraan merasakan bahawa seolah-olah ini adalah merupakan satu torture, bahawa sebenarnya inilah merupakan kurikulum ataupun silibus-silibus yang dilaksanakan di dalam tentera bagi kursus-kursus komando ini. Malah kalau kita lihat di negara-negara lain, keadaannya lebih teruk lah daripada apa yang kita laksanakan di sini. Tapi walau bagaimanapun, dengan ada program ataupun latihan yang kita terapkan dalam kursus komando ini, bahawa kita dapat melahirkan anggota-anggota komando yang begitu kualiti. Dan daripada segi insentif bagi seseorang menjadi komando ini, bahawa apabila mereka lulus, daripada mula lulus sehingga 10 tahun, mereka akan dapat allowance RM600 dari 16 ke 15 tahun. Allowance yang dibayar kepada mereka adalah RM750, dan bagi 16 tahun ke atas, allowance yang dibagi adalah RM900. Selain daripada itu, kalau komando-komando yang mempunyai pengutusan, di mana mereka perlu
selain daripada memiliki kursus asas, bahawa mereka mesti mempunyai kursus ataupun mempunyai pakar dalam sesuatu bidang yang tertentu, umpama sebagai sniper atau sebagai anggota yang boleh melaksanakan tugas-tugas untuk mendapatkan maklumat. Jadi mereka ini adalah merupakan pakar-pakar dalam bidang mereka yang tertentu. Tapi malangnya dalam keadaan ini, apabila mereka menjadi kursus ataupun komando pakar, bahawa buat masa ini belum ada allowance yang khusus dibayar kepada mereka. Bahkan Kementerian Pertahanan telah pun mengemukakan cadangan kepada kerajaan untuk memberi ataupun untuk mempertimbangkan lawan istimewa ini, tetapi masih belum mendapat pertimbangan, dan kementerian masih lagi cuba untuk mendapatkan allowance kepada komando ini. Seterusnya bagi Batu menyatakan bahawa kita harus memberi kebajikan kepada askar ataupun tentera kita, kerana itu adalah penting. Ianya merupakan satu motivasi kepada tentera kita untuk melaksanakan tugas. Memang tidak boleh dinafikan bahawa itulah Kementerian Pertahanan sentiasa menitik beratkan berkaitan dengan kebajikan tentera ini, di mana banyak kemudahan-kemudahan, sama ada semasa dalam perkhidmatan ataupun semasa berkhidmat tamat dalam perkhidmatan, bahawa mereka ini sentiasa diberi kemudahan-kemudahan, yang kalau daripada segi gaji pun, kalau kita lihat tadi yang telah disebutkan oleh salah seorang daripada ahli yang berhormat tadi, bahawa kenaikan gaji tentera adalah lebih tinggi daripada anggota-anggota kerajaan yang lain. Jadi begitulah, bahawa kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada kebajikan tentera ini. Jadi berkaitan dengan firepower yang dibangkitkan oleh Batu tadi, kononnya firepower ni tidak perlu, ianya membazir. Saya rasa ini satu dakwaan yang tidak memikirkan sama ada ianya wajar ataupun tidak. Jadi yang perlu, bahawa kita terutamanya dalam keadaan moden ini, kita seharusnya mempunyai peralatan yang bermirik kepada combat multiplier. Di sinilah kita perlu menekan kepada elemen-elemen di dalam combat power inilah, yang mana dalam ciri-ciri ini ianya merupakan firepower atau kuasa tembakan, yang keduanya daripada segi maneuvering, dan yang ketiganya daripada segi moralnya, bahawa ketika elemen ini penting pada masa ini. Kerana walaupun kita tidak menghadapi perang, tetapi dalam keadaan kita aman ini, yang penting kita mesti ada deterrent effect. Kalau ada musuh-musuh untuk ingin menyerang kita lah. Jadi ini penting dalam masa moden ini.